Hari ini Malaysia kini melaporkan pemuda UMNO Parit Sulong membuat laporan polis menggesa Muhyiddin disiasat di bawah akta rahsia rasmi selepas pengerusi PN itu berjanji untuk mendedahkan butiran laporan yang diterimanya daripada Tengku Zafrul, yakni Menteri Keuangan Malaysia. Muhyiddin sebelum ini antara lain mendakwa situasi keuangan Malaysia tidak semulek digambarkan kerajaan. Mengulas lanjut, Tengku Zafrul berkata, umum mengetahui keadaan ekonomi negara buat masa ini, terutamanya selepas kesan negatif yang dibawa oleh COVID-19. Namun jelas Tengku Zafrul, fokus utama kerajaan sekarang adalah untuk memacu pemulihan negara agar rakyat dapat kembali hidup dengan selesa. Menjana pekerjaan, membawa pelaburan, membantu perniagaan adalah antara banyak strategi yang kita rancang untuk memacu pemulihan melalui dua tunggak utama, jamin kerja dan semarak niaga dalam bajet 2022, kata Tengku Zafrul. Semua ini kembali kepada isu semalam yang paling hangat apabila Muhyiddin Yassin berikrar akan mendedahkan keadaan ekonomi Malaysia yang menurut Muhyiddin Yassin tidak semulek seperti yang digembar-gemburkan. Menurut Muhyiddin Yassin, beliau berikrar akan mendedahkan berapa lagi duit dalam kumpulan wang amanah pension dan juga berapa gaji daripada kutipan, berapa lagi ke gaji dan cukai-cukai yang dikutip, dan bagaimana kedudukan keuangan Malaysia yang sebenar-benarnya. Sehingga ini menimbulkan satu persepsi kepada kita semua sebagai pemerhati-pemerhati politik keadaan negara. Kita boleh mengandaikan seakan-akan apabila Muhyiddin mengatakan seperti itu, negara di dalam keadaan ekonomi yang teruk. Boleh dikatakan mungkin boleh muflis atau mungkin boleh boleh dalam keadaan mau bankrupt. Itulah persoalan yang timbul apabila Muhyiddin mendedahkan perkara tersebut. Dan menurut laporan dalam Malaysia kini pada hari ini, bagi laporan keuangan pada Muhyiddin sebab dia pengurusi MPN, kata Tengku Zafrul. Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz tampil menjelaskan laporan yang diberikan kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin adalah tampil menjelaskan hal tentang pendedahan Muhyiddin Yassin berkaitan dengan ikrar bahawa Muhyiddin akan mendedahkan keadaan ekonomi Malaysia yang sebenar-benarnya. Zafrul mengatakan laporan keuangan yang diberikan kepada Muhyiddin diberikan sebab dia adalah pengurus MPN. Tengku Zafrul selaku Menteri Keuangan mengatakan beliau menjelaskan laporan yang diberikan kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin adalah atas kapasitinya sebagai pengurusi pengurusi MPN, yaitu Majlis Pemulihan Negara. Menurut Tengku Zafrul, ia adalah sebuah laporan yang diberikan kepada Sekretariat MPN. Seperti mana-mana laporan lain yang diberikan rekan-rekan kabinet tidak kira daripada mana-mana parti. Sebagai pengurus MPN, beliau memerlukan laporan tersebut untuk mengambil keputusan yang tepat dalam membantu Perdana Menteri membawa Malaysia ke arah pemulihan pasca COVID-19. Malahan, fakta-fakta ekonomi yang ada dalam laporan tersebut merupakan fakta yang telah saya sebut berulang kali kepada kabinet dan sesiapa sahaja orang awam. Saya tidak pernah sorok baik melalui kenyataan media, ulasan saya dalam forum-forum, jawaban-jawaban parlimen dan laporan agensi seperti Bank Negara, Jabatan Statistik dan sebagainya. Katanya dalam kenyataan di Facebook hari ini. Saudara-saudara, adakah tanpa Zafrul sedari jawaban ini menidakkan kontroversi ataupun spekulasi yang ditimbulkan oleh Muhyiddin itu? Adakah jawaban yang diberikan oleh Tengku Zafrul melalui Facebook ini secara tanpa sengaja telah menghapuskan persepsi ataupun spekulasi yang menakutkan yang ditimbulkan oleh Muhyiddin Yassin itu? Kerana menurut Zafrul, fakta atau laporan yang disebutkan oleh Muhyiddin itu bukanlah laporan yang disorok-sorok ataupun tidak pernah dia cakap. Zafrul katakan dia tidak pernah sorok, bahkan apa yang telah atau laporan-laporan tersebut
Menurutnya apa yang laporan yang dikatakan oleh Muhyiddin itu merupakan laporan fakta ekonomi yang merupakan telah disebut berulang kali kepada kabinet dan kepada orang awam. Jadi persoalannya petang ini sebelum kita berpisah, apakah benar ada spekulasi atau ada benda yang menakutkan yang bakal diumumkan oleh Muhyiddin, ataupun adakah itu hanya sekadar polemik politik semata-mata? Kita tunggu, benarkah betul atau betulkah berani Muhyiddin mendedahkan laporan yang dia katakan sebentar tadi atau kemarin itu. Oke, kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Selepas pendedahan Muhyiddin yang amat mengejutkan seluruh Malaysia, apabila Muhyiddin membuat pengakuan secara terbuka, pendedahan terbuka bahwa Najib dan Zahid Hamidi pernah berjumpa dengan beliau untuk meminta campur tangan di dalam kes mahkamah, timbul di dalam pemikiran kita semua, mungkin sudah tiba waktunya Zahid Hamidi dan Najib Tun Razak mengambil keputusan untuk berehat sementara, sekurang-kurangnya berehat sementara di dalam kepimpinan, di dalam tunjang utama UMNO dan Barisan Nasional. Mereka sekurang-kurangnya harus berehat terlebih dahulu. Kenapa hal ini saya nyatakan sekurang-kurangnya berehat atau paling bagus letak jawatan? Kenapa saya katakan seperti ini? Ada beberapa perkara yang menjadi faktornya atau menjadi penyebabnya. Yang pertama, sekarang ini Najib dan Zahid mereka tidak boleh nafikan mereka tergolong dalam klaster mahkamah yang dibicarakan dengan berpuluh-puluh pertuduhan di mahkamah. Apabila ini berlaku, mereka menjadi liability. Kes mahkamah mereka saja sudah jadi liability kepada UMNO dan juga Barisan Nasional. Maksud liability di sini adalah boleh menjadi bahan untuk kempen pilihan raya negeri Johor. Ini akan menyusahkan Barisan Nasional untuk menang atau UMNO untuk menang. Kenapa? Mereka tidak dapat melakukan apa-apa selain daripada mempertahankan, menolak hujah-hujah yang pasti akan digunakan oleh Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan untuk mengalahkan Barisan Nasional dan UMNO. Mereka perlu menjawab setiap tuhmahan yang akan dilemparkan kepada mereka, terutamanya kes mahkamah mereka. Sudahlah kes mahkamah jadi liability, ditambah lagi dengan pendedahan terbaru Muhyiddin Yassin, yaitu di mana mereka pernah datang untuk meminta pertolongan daripada Muhyiddin Yassin ketika itu Perdana Menteri di dalam kes mahkamah mereka. Jadi ini telah menjadi liability yang kedua untuk UMNO dan Barisan Nasional. Kalau sebelum ini klaster mahkamah pun susah mereka untuk menjawab, terpaksa menjawab dengan penuh dengan membuang masa di sana. Sekarang ini ganda dua pula. Ditambah lagi dengan pendedahan Muhyiddin Yassin itu, sekarang mereka ganda dua. Ganda dua maksud di sini, mereka perlu menjawab dua perkara secara serentak. Ini membuang masa, tenaga, bahkan membuang peluang, menafikan peluang. Mereka mensia-siakan peluang untuk merampas Johor daripada dengan merampas Johor semula mendapatkan mandat rakyat. Jadi itulah yang saya katakan, mungkin sudah tiba masanya Najib dan juga Zahid Hamidi sekurang-kurangnya berehat daripada memimpin UMNO dan Barisan Nasional, atau paling bagus mungkin bolehlah menyelesaikan dahulu kes mahkamah mereka. Kalau menang boleh ikut semula, aktif semula, masuk semula, menerajui semula UMNO dan Barisan Nasional. Tapi kalau kalah, teruskan dengan letak jawatan tersebut. Jadi pada pendapat saya sudah tiba waktunya Zahid dan Najib mungkin perlu berehat, mengurangkan perlibatan mereka dalam UMNO dan Barisan Nasional, karena ini akan membuang masa Barisan Nasional dan UMNO untuk menolong, menjawab, menafikan dan sebagainya. Harus diingat, inilah dia senjata yang akan digunakan dalam pilihan raya negeri akan datang di Johor. Kalau kamu masih ingat, kenapa Barisan Nasional tumbang dulu? Salah satu sebabnya adalah karena kes mahkamah, bahkan 1MDB, kes 1MDB yang paling besar, isu paling besar waktu itu. Dan saya pikir, pada pendapat saya, kalau waktu itu
UMNO dan Barisan Nasional cepat menangkap masalah besar itu yang datang daripada Case 1MDB dan serangan-serangan pribadi kepada Zahid Hamidi, Ahmad Maslan, Najib Tun Razak dan sebagainya. Pasti mungkin keputusan PRU 14 dulu keputusannya adalah berbeza daripada apa yang berlaku. Sudah tiba waktunya Najib dan Zahid mulai berpikir untuk jangka masa panjang Barisan Nasional dan khususnya UMNO. Bagi mereka semua yang bersama dalam parti ini, apa kata Anda mencadangkan kepada pucuk pimpinan parti UMNO dan Barisan Nasional supaya memikirkan cara untuk mengurangkan liability Zahid dan Najib ini. Sekian dulu untuk kali ini. Sila tinggalkan komen Anda untuk isu pada kali ini. Sekiranya Anda bersetuju dengan apa yang saya katakan ini, Anda boleh tinggalkan dalam komen Anda. Sekiranya Anda tidak bersetuju, berikan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.